Jadi tuan-tuan, sebab itu Bani Israel ni, baik, mereka ni kenapa dia tak ikut Nabi SAW? Kerana mereka punya ketaksuban pada bangsa mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita terangkan sebelum ni, bahawa adakah salah kalau saya sayang bangsa saya? Kita sayang bangsa Melayu kita, kita berbangga dengan pakaian baju Melayu kita, dengan tanjak kita, dengan adat-adat yang ada dalam bangsa Melayu kita ni, dengan bahasa Melayu kita, mungkin dengan pantun, dengan syair. Kita sayang bangsa kita. Bahkan kita rasa gembira kita jadi orang Melayu. Adakah salah? Satu orang sahabat datang jumpa Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya sayang bangsa saya, suku saya. Adakah itu asabiah? Adakah itu perkauman?" Asabiah ni kan semangat perkauman yang kuat, yang mana ada pada Yahudi ni. Maka dia jawab bahawa kalau sayang bangsa, sayang suku ni bukan perkauman, bukan asabiah. Asabiah ni apa? Bila bangsa kamu ataupun suku kamu buat benda yang tak betul pun kamu kata betul, yang tu salah, yang tu asabiah. Jadi sayang pada bangsa tidak salah, sayang pada suku tidak salah. Yang salah tu asabiah, perkauman yang begitu kuat sehingga kita menghina orang lain, menghina bangsa lain, kan, menidakkan orang lain, menzalimi orang lain, sehingga kita berlaku perkara yang tak baik kepada orang lain kerana semata-mata kononnya kita nak mempertahankan bangsa. Bahkan kalau bangsa kita buat benda tak betul pun kita kata betul. Kenapa? Kerana perkauman kita tadi. Itu asabiah. Yang ni tak disukai oleh Nabi SAW. Baik, jadi orang Yahudi ni, dia punya asabiah dia begitu tinggi, telah kita terangkan. Bukan sahaja pada bangsa, bahkan suku dia. Sehingga kan laut terbelah 12. Kerana apa? Semata-mata kerana mereka tak nak kongsi. Ni mereka ni tuan-tuan, tak nak kongsi. Apatah lagi dengan bangsa yang lain, sama suku mereka pun mereka tak nak kongsi. Baik, bila mana Nabi diutuskan, Nabi SAW diutuskan daripada kalangan bangsa Arab, walhal mereka ni orang Yahudi, ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Ahli kitab ni ialah orang yang telah diberikan kitab pada mereka. Maksudnya di kalangan mereka ada orang alim. Sehinggalah sebut dalam juzuk 2 muka kedua, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW seperti kenal anak mereka sendiri. Begitu detail kenal Nabi. Tuan-tuan, kita muhasabah hari kita hari ini. Kita betul-betul kenal Nabi kita? Sejauh mana kita kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sepanjang kita hidup ni, berapa sunnah yang kita tahu dalam kehidupan? Berapa sunnah yang kita tahu ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan berapa pula yang telah kita amalkan? Kita tak perlu pergi jauh tuan-tuan. Kita cuba tanya diri kita. Nabi suka makan apa? Sejauh mana pengetahuan kita mengenai tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita beritahu kita cinta Nabi, kita sambut Maulid Rasul, kita selawat pada Nabi, kan? Kita cuba untuk dengar kuliah-kuliah tentang Nabi, kita ziarah Nabi di Madinah. Itu semua hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara bukti-bukti kita cinta Nabi lah. Baik. Tetapi pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Bila mana kita tak betul-betul kenal Nabi, kita khawatir kita hanya cinta di mulut, tak cinta betul-betul dengan hati. Maka kalau kita tanya diri kita, tak perlu tanya jauh, tak perlu tanya benda yang besar-besar, tanya benda simple, tanya diri kita. Apa Nabi suka makan? Kebanyakannya orang tahu Nabi hanya suka makan kurma, Nabi suka makan roti, Nabi suka makan kambing. Terbatas pengetahuan kita tentang Nabi. Bila diceritakan kepada kita Nabi suka makan tembikai, kita macam terkejut. Nabi makan tembikai? Ada tembikai ke zaman Nabi? Bayangkan betapa kurangnya pengetahuan kita tentang pada benda yang asas mengenai Nabi. Nabi suka makan apa pun kita tak berapa tahu. Sedangkan zaman kita bercinta dulu, kalau kekasih kita suka makan apa pun kita tahu, suka minum apa pun kita tahu. Sedangkan Nabi ni bukan kekasih biasa, kekasih dunia dan akhirat. Kekasih yang telah menangis untuk kita 1400 tahun dulu untuk kita selamat daripada api neraka Allah, nak kita masuk syurga. Kekasih yang telah korbankan seluruh hidupnya, sanggup susah semata-mata untuk bawa umat ini kepada Allah. Tetapi
mengenai Nabi makan apa pun masih kurang pengetahuan kita. Kita dengar Nabi makan labu, terkejut kita. Nabi suka makan labu? Kita pun tak tahu. Dalam Syama'il juga ada cerita Nabi pernah makan ayam, pun kita tak pernah tahu. Dalam kitab-kitab fiqh cerita Nabi makan ikan, ketika mana ikan Al-Ambar dibawa oleh para sahabat Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, dibawa kepada baginda dan Nabi jamal, dan di situ dalil yang menunjukkan ikan ni bukan bangkai dan ikan halal dimakan. Dan kita pun tak pernah tahu Nabi pernah makan ikan. Jadi perkara ini tuan-tuan yang mulia amat menyedihkan. Dan perkara ini kata ulama diketahui oleh Bani Israel dulu lagi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu sungguh-sungguh kenal Nabi. Kalau kita tak kenal Nabi kita, kita malu dengan Bani Israel. Mereka lebih kenal Nabi daripada kita. Kalau kita tak betul-betul kenal Nabi, jadilah macam sahabat, cuba mendekati Nabi SAW. Sekarang zaman kita ni dah mudah dah, alhamdulillah. Kitab-kitab dibuku oleh para alim ulama, kita tinggal baca je tuan-tuan. Walaupun kita jauh daripada zaman Nabi 1400 tahun, tak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita mendekati Nabi, mengenai Nabi dengan pembacaan, cari kuliah-kuliah pengajar yang menceritakan tentang Syama'il Muhammadiyah, agar kita dapat dekat dengan sunnah Nabi, dapat menyelami kehidupan Nabi. Orang Yahudi kenal Nabi daripada mana tuan-tuan? Daripada Nabi-Nabi mereka. Nabi-Nabi dulu kalau dakwah, dia akan dakwah 3 perkara. Apa dia tuan-tuan? Pertama, Nabi-Nabi dulu dia akan dakwah tentang tauhid, kebesaran Allah. Yang kedua tentang adanya kehidupan akhirat. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak tahu akan adanya kehidupan selepas ni. Kehidupan yang dia tak tahu, tak nampak. Maka Nabi-Nabi memperingatkan mereka adanya kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, Nabi-Nabi dulu menceritakan tentang adanya Nabi akhir zaman. Dan perkara ini didengari oleh hampir setiap orang Yahudi. Dan mereka menantikan saat Nabi akhir zaman. Menantikan Nabi akhir zaman. Bahkan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun dah tahu, di Palestin sana, tak jauh daripada Jerusalem, masih ada lagi suku Yahudi yang tunggu Nabi akhir zaman, yang mana dia masih lagi percaya Nabi akhir zaman tak ada lagi. Bayangkan tuan-tuan, masih ada lagi suku ni, suku Yahudi yang tinggal di Jerusalem sana, yang masih menanti lagi kedatangan Nabi akhir zaman. Kata ulama, mereka menyangka Nabi akhir zaman ni tak datang lagi. Dan boleh jadi Nabi yang mereka faham itu, boleh jadi yang mereka tunggu itulah Dajjal. Sama macam tu sekali. Punyalah mereka tak nak menerima Nabi SAW hanya kerana Nabi itu orang Arab dan bukan Bani Israel. Baik. Walaupun mereka tahu betul Huyai bin Akhtab, ayah kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, isteri Nabi. Kata Sayyidatina Safiyah, waktu dia kecil, di hari datangnya Nabi ke Madinah ketika hijrah, ayahnya dan pakciknya telah tunggu Nabi sampai petang. Dia tengok ya Nabi. Kata Sayyidatina Safiyah, pakcikku begitu sayang kepada aku, dan tak pernah sekalipun kalau dia masuk rumah aku, melainkan dia akan dukung aku, akan peluk aku, sebab masa tu aku kecil lagi. Tetapi di hari datangnya baginda SAW, dia masuk rumah, dia tak peluk aku. Mukanya penuh kerisauan, dan begitunya wajah ayahku penuh kerisauan. Menunjukkan satu perkara besar telah berlaku, sehingga dia tak buat perkara yang biasa dia buat, iaitu kendung aku, dukung aku. Maka kata Sayyidatina Safiyah radhiyallahu taala anha, aku mendengar pembicaraan mereka. Mereka berdua berbicara, adakah betul orang itu Nabi akhir zaman? Kata pakcikku kepada ayahku. Maka jawab ayahku, betul. Itulah ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam kitab kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maksudnya memang mereka kenal Nabi seperti kenal anak mereka sendiri. Memang mereka tahu tu Nabi. Tapi pakcik aku bertanya, adakah kau akan ikut dia? Tidak. Kerana dia bukan daripada bangsa kita. Ni tuan-tuan. Mereka tak terima Nabi hanya kerana Nabi bukan daripada
daripada bangsa mereka. Ini sifat asabiah yang ada pada mereka.